Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden Agama Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada tafsir surah Al-Kahfi pada muka surat 29. Muka surat 29 baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 29 baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 29 baris yang keempat daripada bawah. Ayat yang di hujung sekali. Baik, firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Yang bermaksud wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka itu kafir-kafir, tiada kuasa mereka itu mendengar daripada Nabi barang yang dibaca atas mereka itu, kerana setengah benci baginya, maka sebab tiada beriman mereka itu. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, yang mana kita masih lagi berada pada ayat yang berkaitan tentang perihal akhirat. Yang pertamanya, akan berlakunya kiamat. Dan bila saja berlaku kiamat, maka manusia ni akan dihimpunkan di padang mahsyar. Dibangkitkan dengan beramai-ramai. Beramai-ramai akan dibangkitkan di mahsyar. Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pada saat itulah akan diasingkan di antara manusia yang beriman pada Allah dengan orang yang tak beriman
yang kafir, yang maksiat, yang derhaka, yang munafik dan sebagainya. Baik. Dan pada saat itulah kata Allah Ta'ala akan dihampirkan neraka Jahannam kepada orang yang kafir itu, kepada orang yang ingkar, kepada orang yang maksiat, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah menjelaskan mereka ni pasal apa jadi kafir ni dekat dunia dulu ni. Pasal apa mereka jadi maksiat derhaka ni masa kat dunia dulu ni. Pasal kata Allah mereka ni, hati mereka ni mendustakan dan mata mereka tertutup. Tu. Hati mendustakan Allah dan Rasul, tak percaya. Kemudiannya mata pula tertutup. Mana tertutup daripada mengenal Allah. Dia tak kenal Allah, dia tak kenal Quran. Yang kadang-kadang bukan pasal tak kenal sungguh, tapi sengaja buat tak kenal. Inilah manusia ni. Disebabkan hati yang sudah mendustakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat pada hari ni Allah sambung lagi, kata Allah wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka itu tidak mampu mendengar. Itu dia. Jadi yang dimasukkan tidak mampu mendengar, kata ulama kitab kita ni, mereka ni tiada kuasa mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang dibaca atas mereka itu, itu dia. Maknanya Nabi SAW dok sampaikan pada mereka Islam, sampaikan pada mereka kebenaran. Nabi sampaikan pada mereka Quran, mereka sengaja tak mau dengar. Itu. Mereka tak nak dengar. Bahkan disebut dalam kitab ni, dia kata pasal mereka benci. Mereka benci apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu dia. Mereka bencilah. Jadi muslimin dan muslimat, perkara yang sama berlaku sepanjang zaman. Perkara yang sama berlaku sepanjang zaman. Kita akan melihat macam mana manusia-manusia yang mewarisi dakwah Nabi, yang mewarisi perjuangan Nabi, yang mewarisi jihad Nabi, yang mewarisi syariat Nabi ni, yang mana mereka ni berusaha menyampaikan Islam, menyampaikan agama Allah, menyampaikan syariat, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran dan sebagainya. Maka pada saat itu akan didapati adanya manusia yang tak nak dengar. Tu dia. Ini berlaku sepanjang zaman. Ada sajalah manusia yang tak nak dengar ni. Adalah saja manusia yang memang tak mau dengar pasal mereka benci nak dengar benda-benda tersebut. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, mereka ni tidak mampu nak mendengar. Maksudnya mereka memang tak nak dengar pasal mereka benci apa yang disampaikan kepada mereka. Ini beratlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, jadi kalau kita tengok apa dalam surah Luqman, surah Luqman, kalau boleh tengok Quran surah Luqman, surah Luqman. Baik, baik, firman Allah Ta'ala, surah Luqman, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dia cek lah. Saya hari ni, kalau boleh saya nak kurang cakap sikit. Pasal apa? Pasal suara tak apa elok sebenarnya. Dah dengar tak suara saya serak-serak sikit kan? Macam artis kan? Ada tak? Tu. Sebab saya ni, orang kata apa? Berapa hari dah suara ni. Cuma Alhamdulillah hari ni makin okey lah. Hari ni makin okey suara ni. Jadi kita... Surah Luqman tadi ayat berapa? Surah Luqman ayat yang ke-6. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Baik. Okey, dah surah Luqman juzuk yang ke-21. Surah Luqman ayat 6, ayat 7, juzuk 21. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin
wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Itu dia. Yang bermaksud, dan di antara golongan manusia ada yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia lain daripada jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang hina. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua-dua telinganya. Maka bergembiralah dia dengan azab yang pedih. Tengok tu muslimin dan muslimat. Baik, pada ayat ni kata Allah, wa minan nas, dan ada sebahagian daripada manusia, may yashtari lahwal hadis. Mereka ni kata Allah menggunakan percakapan yang kosong, cakap yang tak betul. Tujuannya untuk apa? Liyudilla an sabilillah, pasal nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Tu adanya golongan manusia dekat dunia ni, muslimin dan muslimat, dia bercakap, tujuannya pasal apa? Pasal nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Yang kadang-kadang percakapannya macam okey, nampak macam okey, dengar macam okey, tapi sebenarnya niatnya nak menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Maknanya jenis manusia pandai bercakap, pandai berkata-kata, indahnya bercakap, Masya Allah. Tu dia. Sampai orang pun terpedaya, orang pun terpengaruh, orang pun terpesona. Jadi sebenarnya dia buat macam tu tujuannya nak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan kata Allah, sebenarnya orang macam ni bighairi ilmin, dia tak ada ilmu pun. Dia tak ada ilmu yang sebenar tu, ilmu Islam yang sebenar tu dia tak ada pun. Dia duk sembang aja. Dia duk sembang, cakap bukan main. Tu dia. Cakap nak kata sedap lah tu. Duk cakap bukan main, tapi sebenarnya kata Allah, dia tak ada ilmu pun. Bahkan bukan sekadar tak ada ilmu, bahkan wayatakhidaha huzwa. Bahkan dijadikan semua tu sebagai sindiran, olok-olok, permainan. Tu maknanya kalau dia cakap pasal agama tu, dia main-main je sebenarnya. Bukan betul-betul sungguh pun. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi pasal itu ada setengah orang akhir zaman ni yang mana kadang-kadang pandai bercakap agama. Kemudian side yang lain dia buat maksiat. Tu dia. Dan hari ni bercakap agama, besok pula buat maksiat, buat kemungkaran. Lusa bercakap agama balik. Lepas tu tulat-tulat pula, lepas tu kata buat maksiat dah. Buat kemungkaran, buat benda yang tak elok. Ni orang yang bermain-main lah ni. Tu. Saya tak maaf saya sebut tadi, suara saya ni kurang elok sikit. Ni dah terasa macam nak terganggu dah ni. Baik, jadi muslimin dan muslimat, jadi kata Allah ni ada manusia macam ni, kata Allah ada sebahagian manusia macam ni. Berat ni. Kemudian kata Allah, orang macam ni, wa idza tutla alaihi ayatuna, bila saja dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Tu. Dok sampaikan pula kita ni yang beriman pada Allah ni. Dok dengar dia dok cakap banyak macam-macam ni, kita dapati dia cakap ni tak ada ilmu, banyak permain-main je. Jadi kita nak bagi elok balik, kita pun baca ayat Quran, kita pun sampai kebenaran pada dia. Apa yang berlaku? Walla mustakbira. Dan dia berpaling dengan sombong. Tu dia. Dia akan berpaling dengan sombong ni. Dengan sombong, dengan angkuh. Tu pasal dia rasa dia hebat, pasal dia rasa dia berkuasa, pasal dia rasa dia pandai. Dia kata, apa barang aku nak dengar ceramah kau, aku pun seorang yang hebat. Tu dia. Apa barang aku nak dengar nasihat daripada engkau, apa barang aku nak dengar ilmu daripada engkau, aku pun orang yang hebat, aku pun orang yang berkuasa, aku dihormati, aku disanjung. Macam-macam dia kata ni. Maknanya kata Allah pada ayat ni, mustakbiran, dia sombong, kata Allah. Ni.
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni berat sangat ni. Dan kata Allah pada waktu yang sama, ka'allam yasma'ha. Bahkan pada waktu yang sama kata Allah, orang ni dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar. Dia sombong, dia tak nak dengar. Tu dia, muslimin dan muslimat. Dia tak mau dengar, padahal seolah-olah macam belum pernah dengar. Seolah-olah macam belum pernah dengar. Mana benda-benda yang disampaikan tu dia tahu belaka. Dia tahu. Dia tahu yang disampaikan padanya tu betul. Dia tahu yang disampaikan padanya tu kebenaran. Dia tahu. Tapi sengaja buat tak reti, buat bodoh, orang kata tak, buat tak faham. Tu muslimin dan muslimat malang orang macam ni. Kata Allah, ka'anna fi udhunaihi waqra. Maka mereka ni seakan-akan ada yang menyumbat kedua telinga mereka. Tu dia. Maknanya macam ada benda yang menyumbat kedua telinga mereka ni. Maknanya kita bercakap tak mana pun dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Kita bercakap sungguh-sungguh ni, dok sampai ni. Tu. Dok bercakap sungguh, bagi nasihat sungguh ni, dok sampai ilmu sungguh ni. Dia tetap tak mau dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam dia kata telinga tu dah tersumbat. Dah tersumbat. Masya Allah. Jadi kata Allah orang macam ni, fabashirhu bi'azabin alim. Maka bergembiralah dia. Tu kata Allah. Bergembiralah dia dengan azab yang pedih. Maknanya Allah sindir dia pula. Tu pasal dia sindir agama Allah tadi kan. Dia permain-mainkan. Jadi Allah sindir pula. Allah kata apa? Berseronoklah engkau nanti. Bergembiralah engkau nanti dengan azab Allah yang pedih di neraka nanti. Berseronoklah nanti. Pasal kamu duk sindir sangat kan? Tu. Pasal kamu sombong sangat kan? Kamu dengar ada ayat Allah kan? Tu. Jadi muslimin dan muslimat, inilah kata amaran daripada Allah Ta'ala. Nak kata manusia macam ni ada sepanjang zaman. Sepanjang zaman bukan hanya ada di zaman Nabi SAW, bahkan sepanjang zaman hinggalah pada zaman kita hari ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, ini surah Luqman. Jadi muslimin dan muslimat, orang macam ni kan, dia tak dengar, dia tak mampu nak dengar. Mana ditutup telinga dia, tak mau dengar kebenaran. Tapi sebenarnya di akhirat nanti dia akan dengar sungguh. Dia akan mengaku dia akan dengar di akhirat nanti. Dekat dunia ni memanglah, dekat dunia dia duk mengelak sana, duk berpaling sana, duk sombong sangat, angkuh sangat kan. Sampai tak mau layan dah, orang cakap macam-macam, tak mau layan pun. Deki sungguh. Jadi akhirat nanti kata Allah, orang macam ni, muslimin dan muslimat, dia mengaku dia dengar. Baik. Ayat mana? Surah Sajadah. Ni. Lepas surah Luqman tadi. Saya surah Luqman kan? Sebelah surah Luqman. Lepas surah Luqman, surah As-Sajadah. Surah Sajadah yang kita dengar tu imam baca pagi-pagi subuh hari Jumaat tu. Tu surah Sajadah lah. Baik. Muka surat 416 ayat juzuk 21 ayat 12. Tu dia. Kita tengok surah As-Sajadah muka surat 416 juzuk 21 ayat yang ke-12. Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tengok. Muka surat 416 ayat 12 juzuk 21 surah As-Sajadah yang bermaksud. Dan alangkah ngerinya. Tengok. Alangkah dahsyatnya. Jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ayat yang ke-12 surah As-Sajdah. Jelas. Tengok. Allah kata ni di akhirat nanti ni. Apa yang berlaku di akhirat di mahsyar ni? Kata Allah, bila kita tengok mereka yang berdosa ni, Al-Mujrimun. Al-Mujrimun ni golongan yang berdosa, yang maksiat. Tu. Mujrim. Mujrim ni apa? Penjenayah. Penjenayah. Orang jahat lah. Orang jahat. Jadi kata Allah, bila saja orang-orang jahat ni bangkit di akhirat, kata Allah, kita akan tengok ngerinya keadaan mereka ni. Ngeri, ketakutan, dahsyatnya keadaan mereka yang amat ketakutan itu. Tu dia. Jadi mereka ni, kata Allah, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Dekat dunia tak nak tunduk kan? Tak nak tunduk depan Allah, tak nak solat, tak nak menyembah Allah, sombong, angkuh, duk berjalan pun angkuh aja kan. Dekat dunia, begitulah. Duk tegur tara mana pun, duk sombong macam tu lah juga. Ni. Tapi Allah kata, orang macam ni, bila bangkit saja di mahsyar, dihadapkan di hadapan Allah, takut sangat, sampai duk tunduk kepala, tunduk sungguh-sungguh ni. Pasal apa duk tunduk sangat ni? Pasal bersalah. Jelah. Pasal bersalah. Ni muslimin dan muslimat. Bila dah tunduk macam tu, dah bersalah sangat ni, maka duk merayulah pada Allah. Merayu macam mana? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami melihat, baru melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar. Tu. Dekat dunia dulu saja membutakan mata. Dekat dunia dulu sengaja memekakkan telinga. Sengaja. Muslimin dan muslimat. Sengaja. Dekat dunia sengaja membutakan mata. Dekat dunia sengaja memekakkan telinga. Sengaja. Depan mata dah kebenaran. Depan mata tu. Tapi buat tak nampak. Buat tak reti. Terang-terang dah orang cakap benda betul ni, dok sampai kebenaran ni, tapi buat pekak, buat tak dengar, buat tak layan, buat dono, buat tak reti. Ni. Jadi bila sampai di akhirat depan Allah, takut sangat dah. Pada masa itu baru nak mengaku, ya Allah aku nampak dah semua. Ya Allah aku dengar dah semua ni, buat teringat balik dia cerita akhirat, orang cerita kat dunia ni, teringat ni, aku dengar, ya Allah aku dengar. Hari tu kat dunia saja-saja buat tak dengar je. Ini confirm dengar ni. Tu. Muslimin dan muslimat. Ni kata orang berdosa, orang maksiat ni. Kata Allah ni. Perangai mereka ni. Lagi mana tak nampak azab depan mata. Lagi tu duk nafi tak habis. Lagi tu duk memekakkan telinga tu. Lagi mana tak nampak depan mata, tak dengar depan telinga. Lagi tu duk tolak habis. Sombong habis. Lagi tu lah. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berat sangat ni. Orang macam ni berat sangat. Auzubillah, kita minta indahlah. Jangan kita jadi macam golongan itu. Takut juga kan. Takut Allah menterbalikkan hati kita. Jadi orang macam ni habis kita. Muslimin dan muslimat, kita sekarang sungguhlah duk dengar ilmu, alhamdulillah. Duk dengar majlis ilmu tak putus, alhamdulillah. Kita beramal, ibadat, alhamdulillah. Tapi kena ingat kadang-kadang ada kelalaian kita tak berdoa pada Allah. Minta Allah lindung jiwa kita, lindung hati kita, lindung amalan kita, lindung ibadat kita. Minta Allah lindung sekali niat ikhlas kita, terima seluruhnya. Minta pada Allah. Pasal takut ada orang yang leka, dia tak minta pada Allah. Itu silap juga tu. Sebab ada ulama kata, iblis dilaknat. Pasal apa? Pasal apa iblis jadi macam tu? Jadi tiba-tiba jadi pening macam tu. Pasal apa? Sebab iblis ni antaranya pasal dia tak pernah mendoakan untuk dirinya sendiri. Tu. Ini ulama sebutlah. Ulama kata, kenapa iblis jadi orang kata apa? Jadi berubah habis. Bila Nabi Adam dicipta, dia berubah habis. Pasal apa? Memang dia sombong. Tapi puncanya pasal apa? Puncanya ulama kata pasal dia tak pernah mendoakan untuk dirinya sendiri. Tu.
Memang dia kuat ibadat, dia kuat beramal asalnya. Tapi dia tak pernah mendoakan untuk dirinya sendiri. Minta Allah lindung dia, pelihara iman dia, pelihara akidah, pelihara jiwa. Tak minta pada Allah. Tu muslimin dan syurga. Pasal itu kita kena minta untuk diri kita. Memang kita doakan untuk keluarga kita, tapi untuk kita sangat penting. Kan? Minta supaya Allah jaga hati kita, kuatkan iman kita, jangan kita tertewas dan sebagainya. Minta setiap harilah berdoa pada Allah macam tu. Kan, muslimin dan muslimat. Kan, bila kata pasal doa ni, dok teringat kata apa, Syekh Samahah Mufti Perak. Kan, Mufti Perak bila dok sambut Isra' Mi'raj baru ni, dok sebar satu poster Mufti Perak lah. Mufti Perak kata, dia kata antara yang berlaku Isra' Mi'raj ni, dimi'rajkan Allah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ni berulang-alik naik turun, minta Allah kurangkan kewajipan solat fardu tu. Dan ini kisah yang terkenal kan. Dia ulang-alik, dia ulang naik turun kan Nabi Muhammad SAW, temu dengan Allah. Jadi daripada asal 50 waktu dikurang sampai 20, begitulah. Ini kisah terkenal lah. Jadi kata Syekh Samahah ni, dia kata hikmahnya apa di situ? Hikmahnya Nabi nak ajar kita jangan putus asa berdoa pada Allah. Jangan putus asa. Sebab Nabi sanggup ulang-alik ni, naik turun bertemu dengan Allah berkali-kali. Mana Nabi tak putus asa mohon pada Allah, minta tolong pada Allah. Jadi macam itulah dia kata Mufti Perak ni, dia kata maknanya di sini kita sebagai hamba Allah jangan putus asa berdoa pada Allah, jangan putus asa. Kena sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Sentiasa. Setiap hari minta pada Allah ni kebaikan kita dunia akhirat ni. Minta Allah terima amalan kita, ibadat kita ni, minta sangat. Tu. Jangan kita lupa ni, minta untuk diri kita. Kebaikan kita, akidah kita, iman kita, minta sangat. Sebab disebut tadi, ada orang yang akhirnya lalai boleh berubah menjadi manusia yang tak beriman. Walaupun pada asalnya beriman. Tu dia. Tapi boleh berubah. Jadi orang macam ni, akhirnya dia jadi tak betul lah. Dia jadi sombong. Dia dekat dunia ni sengaja tak nampak kebenaran, sengaja tak mau dengar kebenaran. Tapi akhirnya bila bangkit di akhirat, apa yang berlaku? Menyesal tak sudah. Baru nak mengaku kata aku nampak, ya Allah sebenarnya aku nampak. Ya Allah sebenarnya aku dengar. Maka dok merayu pada Allah. Dan surah Sajadah ni merayu lagi kata mereka pada Allah. Mereka kata apa? Farji'na na'mal solihan. Farji'na na'mal solihan. Yang bermaksud, ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan kami ni maksudnya apa? Kembalikan kami ke dunia. Mana? Hidupkan balik kami ke dunia. Dan siapa minta macam tu pada Allah? Na'mal solihan. Maka kami akan buat kebaikan aja. Baru nak kata begitu. Mereka minta pada Allah supaya dihidupkan balik di dunia. Dekat masyarakat ni, akhirat ni. Merayu pada Allah, minta hidupkan balik dekat dunia ni. Tolong hidupkan balik kami, ya Allah, ke dunia ni. Tolonglah. Dan kami beri jaminan, kami garanti punya, ya Allah. Bila Allah hidupkan balik kami ke dunia, kami pasti melaksanakan kebaikan semata-mata. Tak nak buat dosa dah. Tu. Baru nak kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mereka kata, inna muqinun. Sekarang kami yakin. Baru yakin lah. Dulu kat dunia tak yakin. Macam-macam ulama' dah bercakap dah, tapi tak yakin. Para pendakwah dah sampai macam-macam ilmu dah, tapi tak yakin. Tu yang tak mau dengar tu, tak mau tengok semua, tak mau layan tu. Pasal apa? Pasal tak yakin. Ni. Muslimin dan muslimat. Jadi kata Allah, orang macam ni, di akhirat baru nak yakin. Dok merayu minta kembali balik. Nak kembali apa? Dunia pun dah hancur, habis dah. Mana terlambat lah. Dan muslimin dan muslimat. Jangan menyesal lah. Jangan jadi golongan ini yang menyesal di akhirat. Tu dia. Baik. Jadi muslimin dan muslimat kembali balik pada kitab kita surah Al-Kahfi ni. Baik. Jadi kata Allah, mereka ni tak upaya nak dengar. Pasal apa tak upaya nak dengar?
pasal ulama kitab kita ni kata pasal mereka benci. Mereka benci apa yang disampaikan pada mereka. Maka pasal itulah mereka tak nak beriman. Kata ulama kitab kita ni adalah sebab kebencian. Itu masalah. Kadang-kadang muslimin dan muslimat pasal itu kebencian ni antara salah satu sifat yang mazmumah. Yang mazmumah sifat yang sangat keji. Sifat yang sangat negatif. Benci, kebencian ni. Sebab disebabkan kebencian ni boleh jadi macam-macam. Disebabkan benci pada seseorang, akhirnya jadi dendam. Akhirnya jadi dengki. Akhirnya jadi nak pedajal orang. Dan akhirnya jadi menolak kebenaran. Menolak kebaikan. Pasal apa? Pasal benci. Ini bahaya ni. Muslimin dan muslimat. Jadi sifat-sifat benci ni kita hindarkanlah dari diri kita ni. Hindarkan. Walaupun pada siapa sekalipun. Pada orang Islam ke, orang kafir ke, kita hindarkan kebencian. Melainkan kepada manusia yang dibenci oleh Allah. Allah benci ke orang tu, kita kena benci juga. Macam orang Yahudi, Israel, laknatullah. Yahudi laknatullah. Zionis kan. Kena benci lah. Mana boleh kata apa Zionis ni boleh baik, apa tak ada. Mereka dibenci oleh Allah. Dilaknat. Kita pun kena benci pada mereka. Yang tu lah. Jadi sama-sama kita yang Islam, yang beriman pada Allah Ta'ala ni, kita saling berkasih sayang. Saling kita hormat menghormati. Dan hindarkan kebencian. Tu dia. Dan dia rasa benci lah. Kalau ada orang benci kan, kata apa, bencilah tengok orang ni. Aku bencilah tengok ustaz ni. Duk benci macam-macam lah, duk kata lah. Sikit-sikit benci kat orang tu, benci kat orang ni. Tak habis-habis. Itu akhirnya orang Islam kita ni, kita tak ada kesatuan tu. Tu masalah. Pasal benci sangat. Ingat ada hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata apa? Nabi kata jangan benci sangat pada seseorang tu. Takut-takut lama-lama dia jadi kawan kau, kata Nabi. Dia jadi macam tu. Dan Nabi kata jangan sampai orang kata worship sangat pada orang tu. Atau apa kata terlalu taksub pada orang tu. Lama-lama dia boleh jadi orang yang kau sayang. Boleh jadi, kata Nabi SAW. Dia jadi. Ni kita duk benci sangat kat orang ni, benci sungguh-sungguh. Last sekali tak tengok jadi kawan kita lepas kata tu. Boleh jadi macam tu, kata Nabi SAW. Jadi pasal tu kita nak menyampah ke orang berpada-pada lah. Tu kena ingat muslimin dan muslimat. Baiknya buang terus ni ke rasa benci tu. Kita tengok orang yang berdosa pun kita tengok disebabkan mereka ni, kita tengok dengan kesian lah. Bukan kebencian. Kita benci perangai dosa dia, kita benci. Tapi kita tak benci orang tu. Kita tengok dia kesian. Macam kata almarhum Imam Datuk Yusof Qaradawi rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata kita lihat orang yang berdosa. Dia kata lihat orang yang berdosa, jangan macam polis melihat penjenayah. Jangan. Dia kata, Imam Al-Qaradawi kata, kita melihat orang yang berdosa, orang yang maksiat, jangan kita macam polis melihat penjenayah. Maksudnya polis ni nampak penjenayah, memang nak tangkap lah, nak selamatkan orang kan. Ini standard lah kerja polis macam tu. Katakan polis nak tengok penjenayah, lembut-lembut. Orang tu penjenayah tu. Tak boleh dipoliskan. Maka dia kena bersikap tegas, bersikap garang, kasar dan tangkap cepat-cepat orang tu. Nak masuk penjara. Begitulah. Baik. Kemudian kata Al-Qaradawi lagi, sebaliknya dia kata, kita melihatlah, muslimin dan muslimat, kita melihatlah orang yang berdosa maksiat ni seperti para doktor melihat pesakit-pesakitnya. Itu dia. Kata Al-Qaradawi,
Kita ni sebaliknya, kita melihat orang-orang yang berdosa, yang maksiat ni, seperti mana para doktor yang melihat para pesakit-pesakitnya. Maknanya apa? Bila para doktor melihat pesakit, maknanya doktor ni usaha nak mengubat pesakit tersebut. Macam itulah kita. Bila melihat orang yang berdosa, orang yang maksiat, kita tahu mereka ni ada penyakit, mereka ni jahil. Jadi kita nak rawat mereka, nak rawat. Kita nak rawat mereka, nak sembuhkan mereka. Jadi pasal itulah kita bagi nasihat. Duk sampai ke ilmu, duk bagi pengajaran baik-baik ke dia. Cakap elok-elok ke dia. Begitulah muslimin dan muslimat. Jadi itu nak kata yang Islam ajar pada kita ni. Maknanya nak kata sifat benci ni kita hindarkan sesama kita. Hindarkan. Tu muslimin dan muslimat. Kalau ada yang benci dengan saya, kata ustaz ni, dah lah handsome, tu jadi benci tu. Yang tu kita bimbang tu. Muslimin dan muslimat. Jadi nak kata muslim muslimat, benci tu kita hindarkan. Kita buang pergi. Buanglah. Baik. Muslimin dan muslimat. Jadi itulah kan. Sebab tu ada ulama kata, ulama pesan pada kita kan. Bila kita rasa benci pada seseorang, kita rasa benci pada seseorang, kita nak bagi hindar rasa benci tu, kita buat macam mana? Cepat-cepat kita pandang kebaikan dia. Tu. Cepat-cepat kita pandang kebaikan dia. Ingat balik kebaikan yang dibuat. Orang ni, buruk macam mana pun pada kita, sebenarnya dia ada kebaikan yang dibuat pada kita. Masih ada kebaikan. Jadi yang tu kita fokus. Ini kebaikan dia. Ingat tu kebaikan dia. Ini tips macam ni, terutamanya pada siapa? Pada adik-beradik. Adik-beradik. Ini terutamanya. Sebab adik-beradik ni makin tua, makin tua, dia macam-macam isu ada tau. Adik-beradik ni. Makin umur makin meningkat, maka makin menyebabkan macam-macam isu akan timbul di kalangan adik-beradik ni. Masing-masing ada keluarga, masing-masing ada anak kan. Jadi boleh menyebabkan kes-kes macam tu jadi isu antara adik-beradik ni. Boleh jadi bergaduh, boleh jadi bertengkar, boleh jadi tak tegur, sebagainya. Macam-macam. Sentiasa mudah sensitif kan, sentiasa bersangka buruk, sebagainya. Jadi pasal itu kalau kita tak suka pada adik-beradik kita ni, kita tengok balik ni, adik-beradik kita ni, kebaikan-kebaikan. Yang Nabi pesan dalam satu hadis ni, kita bergaduh adik-beradik, kata Nabi SAW, ingat balik ni, kebaikan yang ni pernah buat pada kita. Ingat balik. Memori yang lepas-lepas daripada kecil, apa dia buat untuk kita. Apa yang dibantu kita, apa yang disupport kita. Ingat balik benda tu. Nak kata muslimin dan muslimat, bila kita ingat balik benda macam tu, insya-Allah kita akan jadi sayang balik dan kita akan terhindar daripada kebencian itu. Dan kita kena ingat, kalau tiba-tiba rasa benci balik, itu setan duk cocok lah tu. Ingatlah tu memang kerja setan macam tu kan. Memang setan ni. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Setan punya kerja lah. Dia bagi benci balik. Bila kita rasa macam tu, bang, lawan cepat-cepat. Lawan. Jangan biarkan setan menguasai diri kita. Sampai kita jadi benci ke orang, benci pada adik-beradik, benci pada siapa-siapa. Tak boleh lah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi yang berat sekali disebut tadi, kebencian yang disebut oleh ulama kitab kita ni yang paling bahaya. Benci sampai ke tahap benci kepada kebenaran. Ni sangat bahaya. Sampai ke tahap benci kepada agama Allah. Sampai ke tahap benci kepada syariat Allah. Ni sangat bahayalah muslimin dan muslimat. Ada sebuah kitab yang bertajuk Al-Madkhal li Ma'rifati Tauhid. Dan kitab tersebut didahurailah pasal munafik. Orang munafik ni. Yang kata munafik besar. Munafik besar ni kira melibatkan akidah, boleh rosak akidah. Munafik besar. Dia dah ceritalah, dia ulama kitab dia hurai, dia kata antara sifat munafik besar, dia kata macam mana? Iaitu dia kata orang munafik besar ni dia akan seronok dan gembira kalau Islam itu dijatuhkan.
Tu. Dia akan seronok dan gembira kalau Islam itu dihina. Kalau Islam dihina, Islam dijatuhkan, Islam dipijak-pijak, dia seronok, dia gembira. Padahal dia pun Islam. Dia Islam. Tapi dia seronok bila tengok Islam tu jatuh. Dia seronok bila tengok Islam tu dihina, dipijak. Dia seronok macam tu. Ni. Dan katanya, pada waktu yang sama orang macam ni, munafik besar ni, dia rasa benci. Dia rasa benci bila melihat Islam itu naik, diangkat, dijulang, dihormati, ataupun mendapat kejayaan, dapat kemenangan. Dia jadi benci pula. Orang macam ni katalah munafik besar. Na'udzubillah, muslimin dan muslimat. Orang nak maki Islam dia okey. Orang maki Islam dia okey, dia seronok. Orang nak jatuhkan maruah Islam dia okey, dia seronok. Tapi bila saja orang memuliakan Islam, menegakkan agama Allah, memuji Islam, dia jadi rasa benci pula. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini nak kata ni, bahaya ni orang macam ni. Ini kebencian yang sangat dahsyat ni. Sampai benci pada agama Allah, benci pada Islam, benci pada iman, benci pada syariat, benci pada kebenaran. Ni sangat bahaya lah. Ni. Jadi pasal itu, sifat benci macam tu kita jauh lah. Tinggalkanlah. Jangan ada pada diri kita lah. Banyakkan istighfar pada Allah. Sentiasa bermuhasabah. Tu. Ada Islam macam tu, Ustaz? Ada. Ada. Orang macam tu ada sepanjang zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu ada orang yang mengkhianati Nabi SAW. Pasal itu ada orang yang memihak kepada musuh-musuh Islam. Ada. Sampai sekarang macam tu. Ada. Dan bila saya baca satu kitab sirah, yang dikarang seorang ulama mutakhir lah, rahimahullah. Dia kata macam mana dia kata orang-orang Yahudi dia gunakan proksi dia dari kalangan orang Islam untuk menjatuhkan Islam. Tu. Dia gunakan proksi dia orang Islam untuk menjatuhkan Islam. Sampai dia kata pernah berlaku di Mesir dulu, dia kata ada orang macam tu. Orang Islam tapi menulis kenyataan yang menghina Islam. Menulis kenyataan orang kata menjatuhkan ketinggian Nabi SAW, mempertikai mukjizat Nabi dan sebagainya. Ada orang macam ni. Orang macam ni sebenarnya di belakangnya Yahudi. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Apa soalan tadi? Panjang tak sempat baca. Saya tengok soalan ni. Macam mana kita nak tolong dia kembali? Tengok apa yang benar, Ustaz. Adakah di sini kita katakan apa ni? Yang hidayah itu milik Allah. Takkan, Ustaz. Nak tolong dia kembali. Tengok apa yang benar. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau berlaku pada orang macam ni, kita setakat mana kita terdaya je lah. Setakat mana kita terdaya. Sebab nanti kita akan tengok satu ayat dalam surah Al-Kahfi ni. Allah kata, baik. Allah sebut pada ayat nanti, kita akan baca nanti. Itu ayatnya Allah sebut orang apa? Alladzi wa hum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka melakukan kebaikan. Ini susah ni. Orang macam ni bila dia dah jadi macam tu, dia menyangka tindakan dia ialah kebaikan. Dia menyangka macam tu. Jadi memang susah kita nak perbetulkan ni. Memang susah. Sebab dia dah tanam pada hati dia macam tu. Dia rasa yang aku cakap ni benda betul. Yang aku buat ni benda betul.
Ya aku petikai Islam, ya aku dok petikai Nabi, ya aku dok petikai kebenaran ni, benda betul. Pasal dia bergantung pada logik akal. Tu. Kalau dia baca Quran pun dia ikut tafsir akal dia je. Tu. Jadi menyebabkan dia rasa dia betul. Dia rasa diri dia betul. Jadi orang macam ni, kita memang kena nasihat. Macam kata Sayyidina Ali, orang macam ni kena ilmu lah. Kita kena hujah dengan ilmu. Memang kena ada ilmu lah kita. Bercakap dia dengan ilmu kita yang kita ada lah. Tapi kok mana pun setakat yang boleh je lah. Setakat mana kita mampu. Dan selebihnya kita serah pada Allah. Memang kena serah pada Allah. Kena berdoa. Sebab tak mustahil. Kok mana sekalipun Allah punya kehendak semua tu. Tu. Pasal itu di zaman Nabi SAW, saya lupa kisah apa. Ada orang munafik. Jumpa Nabi ni munafik ni. Jumpa Nabi dan menyatakan dia benar-benar bertaubat pada Allah. Taubat. Ni kata Allah, bila Allah nak bagi hidayah, Allah boleh bagi. Walaupun pada munafik. Jadi mana tugasan kita sekadar menyampaikan. Sampaikanlah. Bagi nasihat, bagi pengajaran, bagilah. Kita nak bagi hadiah ke, sekali-sekala bagi hadiah. Sebab kadang-kadang bagi hadiah ni boleh cairkan hati orang kan. Bagi hadiah. Muslimin dan muslimat. Tu. Jadi insyaAllah lah. Yang penting kena ada usaha tu, kena ada. Selebih serah pada Allah. Doa banyak-banyak kan. Benda itu tak mustahil bagi Allah. Tu kena ingat tu. Baik. Maka tergelincir akidah ke? Kalau dia tahu benda tu salah, benda tu tergelincir. Dia tahu benda yang dibuat tu menghina Islam, menghina kebenaran, mempertikai benda yang wajib sebagainya, mempertikai ketentuan hukum Allah, maka nak kata muslimin dan muslimat memang tergelincir akidah dia tergelincir. Kalau dia jahil lah cerita, jahil ni dia berdosa. Tapi kalau dia tahu benda tu dibuat salah, dia tahu benda tu tak betul, dia tahu. Dia buat juga. Maka dia tergelincir akidah. Tu bahaya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia kata doakan ni sebut namanya. Betul, boleh doa macam tu, sebut nama lah. Tapi jangan kita sebut terang-terang depan orang ramai kan. Mana kita semayang malam-malam tu doa sebut nama dia kan, insya-Allah kan. Baik. Apa lagi di sini? Assalamualaikum Ustaz. Allah suka hambanya berdoa dan meminta. Kadang kita rasa malu nak minta pada Allah sebab amalan yang tak seberapa. Jangan malu. Jangan malu. Allah suruh kita minta. Ud'uni, kata Allah, minta pada aku. Muslimin dan muslimat. Kalau dalam satu hadis kursi tu, Sahih Muslim. Hadis ni panjang, hadis kursi ni panjang. Tapi Allah kata apa? Allah kata, antaranya Allah kata apa? Antaranya Allah kata, fa innakum ya ibadi fa innakum ja'i'un. Kata Allah, wahai hamba-Ku, maka sesungguhnya kamu ni lapar, kata Allah, lapar. Ja'i'. Ja'i', mana kamu semua ni lapar belaka. Lapar. Kata Allah, kamu semua ni lapar. Ju', lapar. Lapar. Ni, saya pun kelaparan ni, tak sarapan lagi. Kelaparan kita ni. Tu dia. Jadi Allah kata, kamu semua ni lapar, kata Allah, lapar. Jadi kata Allah, maka aku yang bagi makan pada kamu. Aku yang bagi, kata Allah. Makan tu aku yang bagi. Jadi Allah sebut pada hari ini, fastat'imuni. Maka mintalah makan pada aku. Mintalah makan dariku. Minta, kata Allah, minta. Mana sampai soal makan pun Allah suruh minta pada Allah. Minta. Ni. Allah beri jaminan, ut'imkum, aku akan bagi makan pada engkau. Engkau minta. Minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu nak kata, sampai bak makan pun kata Allah, minta pada Allah, minta. Ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ni. Jadi bila kita minta pada Allah makan ni, Allah akan bagi, kata Allah. Ni kata Allah ni, Allah sebut. Contohlah saya dok tengok apa,
apa nama, dok, kadang-kadang kau naik highway kan, ada iklan apa tepi tu, billboard tu ada iklan apa, iklan kuih raya, kuih apa mozola, kuih kacang, dia jual kuih kacang bulat-bulat tu kan. Kalau nampak sebab highway saya ni selalu ada iklan tu, memang banyak kan. Nampak duk teringin lah orang kata kuih tu. Nak beli kan, dia beli satu bekas tu, dia tahan juga mahal ni kan. Jadi kita duk niat di hati lah, insya-Allah lah dapat makan nanti. Kira doa lah gitu. Tu. Tiba-tiba semalam saya mengajar di pondok saya mengajar tu. Lepas habis pengajar di pondok tu, lepas mengajar tengah hari, dia makan tengah hari lah kat pondok. Lepas tu dia siap bagi kuih tu, dia bagi sekali kuih biskut tu, biskut kacang yang saya nak teringin tu, ada depan mata semalam. Jadi dah ada depan mata, kita pun pedal lah. Itu rezeki kita lah. Ni kata Allah sebut tadi. Allah kata sampai makan pun minta pada Allah, minta. Jadi pasal itu jangan rasa tak nak berdoa, jangan. Minta setiap saat, minta setiap masa, minta dari sekecil benda sampai sebesar benda. Minta pada Allah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat minta pada Allah. Minta. Kalau kita baca dalam kitab Al-Hikam, dia kata jangan berhenti berdoa. Berdoa selalu, berterusan, jangan berhenti berdoa. Walaupun kita ni rasa banyak dosa, walaupun kita ni rasa banyak maksiat, kita rasa macam tu, kita rasa. Tapi Allah kata minta juga. Minta, doalah pada Allah. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jangan tidak berdoa. Kena sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, insyaAllah cukup sekali itulah. Saya minta maaf lah kerana saya pun suara kurang elok sikit. Macam saya sebut tadi. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Ni apa ni, minta kacang perlis ni. Kacang perlis ni macam mana? Macam perlis ni macam mana nak bentuk dia. Baik, jadi insyaAllah muslimin dan muslimat kita sambunglah pada minggu depan. Jadi jika ada persoalan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Mira ada nak tanya ke? Tak, Mira nak jemput tanya soalan. Tak sikit je. Tapi Ustaz tak payahlah urai panjang siang, suara hilang. Pasal orang yang memekakkan telinga dan membutakan mata tu Ustaz kan? Kedegilan ni berpunca daripada diri sendiri ke, keturunan ke, ataupun memang ketetapan memang ketetapan Allah untuk dia lah kan. Tapi Allah datangkan hidayah pada semua manusia Ustaz kan. Macam mana kalau kita berhadapan dengan orang yang macam Ustaz katalah, kita sampaikan, kita memberitahu, kita berpesan-pesan, tapi dia tetap dengan apa yang kita nampak tu lah. Macam mana Ustaz? Baik, jadi yang pertama, dia memang atas diri sendirilah. Bukan disebabkan faktor keturunan, itu tak ada kaitan. Dia memang atas diri sendiri, kejahilan diri sendirilah. Sifat perangainya. Itu dia. Jadi itu yang menyebabkan mereka menjadi buta dan memekakkan telinga. Jadi macam saya sebut tadi, orang macam ni memang kita boleh mana bagi nasihat cara berterusan, takat mana kita mampu. Dan kadang-kadang tu kita bagi nasihat, orang kata dah lama bagi nasihat tapi tak lut, macam itulah juga kan, mana tidak berkesan. Jadi kita boleh ubah cara lain pula, cara dengan kita menunjukkan perwatakan yang baik ke dia. Mari kita selalu bantu dia, kita selalu mudahkan urusan dia, kita bagi hadiah ke dia sebagainya, dengan niat kita dakwah ke dia macam tu. Semoga dia mendapat hidayah daripada Allah. Jadi macam mana sekalipun, ala kulli hal, paling penting ialah doa kita pada Allah. Itu paling penting. Muslimin dan muslimat, itu paling penting. Doa kita. Kita doalah dia. Doakan dia. Semoga macam mana pun satu hari nanti, dia akan terima. Dia akan terima kebaikan kita, dia akan terima nasihat kita ni insya-Allah. Mana kita jangan putus asa pada orang macam ni. Mana tak putus asa ni, mana berdoa tu berterusan untuk dia. Itu di antaranya lah. Baik, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz.
lama dia sini macam mana kalau kita dalam keadaan nak tegur salah, tak tegur lagi salah, ditegur, kita dijadikan musuh. Baik. Tak payah tegur lah. Tak payah tegur. Jadi tak payah tegur macam mana ni muslimin dan muslimah. Tak payah tegur maknanya macam saya sebut tadi. Macam mana? Kita gunakan akhlak kita, perwatakan kita, sifat kita. Kita tak cakap. Dia tahu dah, dia tahu kita ni macam mana, dia tahu. Dia tahu kita ni nak dia berubah, dia tahu. Jadi kalau kita cakap memang dia akan cari salah kita. Tak apa. Biarkan dia. Jadi kita ni kita buat macam mana? Gunakan tubuh badan kita. Yang dipanggil sebagai ad-dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak kita ni, muslimin dan muslimat. Tu dia. Gunakan akhlak mulia kita ni. Sebab kata Imam Hanafi rahimahullah, dia kata dakwah bil hal ni, dakwah dengan akhlak lebih berkesan daripada berdakwah dengan lisan, dengan lidah. Tu. Guna mana kita, yalah, kita tunjukkan kebaikan depan dia, tunjukkan. Ada kadang-kadang kita, bila kita dah berjaya buat kebaikan dia banyak pada dia kan, insya-Allah sedikit hati dia tu akan tersentuh lah kebaikan kita ni. Masa kita nampak dia dah macam tersentuh tu, kita pun ajak dia. Ajak pergi mana? Ajak pergi majlis ilmu ke, ajak pergi dengar ceramah ustaz ni ke, ceramah ustaz tu ke. Sebagailah kita kata ustaz ni cakap macam ni kan, jom kita dengar sikit ceramah dia. Ustaz ni nak cerita bab ni, kita dengar sikit. Tu. Jadi itu mana nak bagi tegur orang tu kan dia strategik jugalah. Itu di antara kaedahnya. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan lagi? InsyaAllah. Silakan. Kalau tak ada, kita tutup kuliah lah. Ustaz nak bersarapan sekejap lagi, biskut kacang. Subhanallah. Baik, kalau tak ada, kita tutup kuliah ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah lah dan hikmah daripada tafsir yang Ustaz ceritakan pagi ini. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah dan mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Seperti biasa, kuliah kita seterusnya pada pukul 5.15 petang, kuliah asar. Nanti boleh rujuk di grup Gemenur Iman. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barusi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. سيروا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.